Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alayna ala rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung lagi perbincangan kita, perkongsian kita kenaan dengan kitab Nawar Bagi Hati dalam bab basmalah lagi, iaitu hukum membaca basmalah ataupun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebagaimana kita tahu, setiap perlakuan, setiap perbuatan dan setiap kerja buat kita ianya tertakluk di bawah hukum syarak, yakni hukum Allah Ta'ala. Jadi kita hukum Allah Ta'ala ini secara umumnya terbahagi kepada 5, iaitu wajib, yang keduanya sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima harus. Apa itu arti wajib? Wajib ini itu perkara yang mesti kita tunaikan, dan apabila kita tunaikannya, kita dijanjikan balasan pahala. Dan sekira kita tidak tunaikannya perkara wajib, kita dijanjikan balasan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara wajib ini tuntutan menunaikannya, tuntutan secara putus. Manakala sunat, kalau sunat ialah kita digalakkan, dituntut menunaikannya sekiranya dengan tuntutan yang tidak putus. Artinya, sekiranya kita menunaikan perkara sunat, kita dijanjikan ganjaran pahala oleh Allah SWT. Dan sekiranya kita meninggalkan perkara sunat, kita tidak dijanjikan azab oleh Allah SWT. Yang ketiga, hukumnya haram. Kalau haram ini perkara yang dituntut kita meninggalnya secara putus. Dalam erti kata, sekiranya kita meninggalkan perkara haram, kerana menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dijanjikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya kita melakukan perkara haram, maka kita dijanjikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, makruh. Makruh ialah tuntutan kita meninggalkannya yang tidak putus. Kalau perkara haram, tuntutan kita meninggalkannya secara putus. Manakala makruh, tuntutan perkara yang dituntut kita meninggalkannya, tetapi tuntutan tersebut tidak putus. Erti kata, kalau kita mengerjakan perkara makruh, kita tidak dijanjikan azab oleh Allah SWT. Tetapi kalau kita meninggalkan perkara makruh,
Dengan niat kerana menjunjung titah perintah Allah Ta'ala, kita dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir itu harus hukumnya. Hukum Allah Ta'ala yang kelimanya ialah harus. Harus ialah perkara yang tidak dituntut kita melakukannya dan tidak dituntut kita meninggalkannya. Dalam arti kata, kalau kita kerjakan perkara harus, kita tidak dijanjikan apa-apa ganjaran dan juga tidak dijanjikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita meninggalkan perkara harus, kita tidak dijanjikan ganjaran pahala ataupun ganjaran daripada Allah Taala. Dan kalau kita meninggalkan perkara harus, dan juga tidak, kalau kita meninggalkan perkara harus, kita tidak dijanjikan ganjaran pahala daripada Allah Taala, dan juga kita tidak dijanjikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah hukum. Lima hukum yang dipanggil hukum syar'i secara asasnya. Dan kalau dipecah-pecahkan lagi, boleh katakan setiap satunya terbagi kepada 2 ataupun 3 lagi. Kemudian dalam masalah membaca bismillah, berdasarkan kepada hadis yang sebelum ini, maka dianya ada 5 hukum. Membaca bismillah ini ada 5 hukum. Itulah secara umumnya. Yang pertama, hukumnya wajib. Baca bismillah ni hukumnya wajib, iaitu apabila kita membaca Fatihah di dalam salat. Mengikut mazhab yang menjadi amalan masyarakat kita di Malaysia, iaitu mazhab Syafi'i, di dalam salat kita, maka kalau mengikut mazhab Syafi'i, bismillah merupakan satu ayat daripada ayat dalam suratul Fatihah, yang dikatakan 7 ayat itu, salah satu daripada 7 ayat Fatihah ini ialah basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Inilah pendapat dalam mazhab kita Syafi'i. Maka apabila bismillah itu satu ayat daripada ayat-ayat suratul Fatihah, maka kita tahu bahawasanya suratul Fatihah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Jadi nak menyempurnakan rukun sembahyang, kita kena sempurnakan Fatihah. Nak lengkapkan rukun sembahyang, nak tunaikan rukun sembahyang, kita kena, salah satunya kita kena lengkapkan bacaan Fatihah. Nak lengkapkan bacaan Fatihah, kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pendapat Imam Syafi'i kita. Pendapat dalam mazhab Syafi'i. Maka hukum membaca bismillah di dalam Fatihah bagi mazhab kita Syafi'i adalah wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, sunat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim apabila kita melakukan, apabila kita memulakan sesuatu pekerjaan, suatu perkara yang baik, yang elok di sisi syarak. Maksud baik dan elok ini ialah bukan perkara makruh zati dan bukan perkara haram zati. Kalau perkara makruh aridi, maka disunatkan kita memulakan perkara tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Disunatkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim apabila kita memulakan perkara makruh aridi. Contoh bagi sunat
kita membaca Bismillahirrahmanirrahim yang dikatakan sunat kita memulakan baca Bismillahirrahmanirrahim ini pada perkara-perkara yang baik, yang elok di sisi syarak. Contohnya seperti kita nak memakai pakaian. Kerana memakai pakaian adalah elok. Walaupun kita sudah memakai pakaian yang menutup aurat, namun kalau kita lebihkan lagi, ia lagi elok. Contohnya bagi seorang laki-laki sudah memakai baju ataupun sudah memakai seluar yang labuh, yang melepasi paras lutut dan sudah memakai baju. Namun ditambah lagi dengan pakaian lain seperti kopiah, serban, maka sunat untuk kita memulakan memakai pakaian itu, sama ada pakaian yang wajib kita pakai, yakni kadar menutup aurat, ataupun pakaian yang sunat kita pakai. Jadi sunat kita memulakan dianya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita memulakan pekerjaan-pekerjaan baik sisi lain, seperti memulakan makan, memulakan pekerjaan yang baik, yang elok, yang halal, memulakan bermain dengan mainan yang halal, semua itu disunatkan kita membaca bismillah. Bahkan kata ulama, asalkan perkara yang kita hendak mulakan itu adalah perkara yang baik di sisi syarak, maka sunat kita mulakannya dengan bismillah. Hatta nak memulakan musafir, nak memulakan langkah berjalan, boleh kata semualah, boleh kata semua, maka sunat kita memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, asalkan ianya baik di sisi syarak. Sebab itulah bagi kita orang Islam amat rugi kalau kita memulakan sesuatu perkara yang baik di sisi syarak, kita tidak memulakan dengan bismillah. Kerana apa? Kerana dengan kita memulakan dengan bismillah ini, perbuatan tersebut, perkara yang kita lakukan itu akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala perkara tersebut akan menjadi pelindung bagi kita dengan sebab keberkatan yang ada pada bismillah yang kita bacakan di awal kita memulakan sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu perbuatan. Sebab itulah kita digalakkan memulakan sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Bandingannya sebagaimana kalau kita makan, memakan sesuatu makanan yang sama dengan orang lain yang memakan makanan. Katakanlah dari segi kuantiti ataupun kualiti makanan itu sama kita makan dengan orang yang tidak membaca bismillah. Maka kita mendapat berbagai kelebihan, sama ada duniawi atau ukhrawi apabila kita membaca bismillah. Tetapi bagi mereka yang tidak membaca bismillah, mereka hanya dapat merasa makanan tersebut. Dan hasilnya, secara zahir, hasilnya makanan yang dimakan, kalau kita tidak membaca bismillah ataupun basmalah ni, hasilnya ianya menjadi najis. Itu sahaja hasil yang kita dapat. Hasil yang kita dapat ianya keluar sebagai najis. Namun seandainya kita memakan makanan yang kita mulakan makan kita tu dengan bismillahirrahmanirrahim, hasilnya bukan setakat najis, insya-Allah di atas dunia ianya merupakan pelindung bagi kita. Yang kedua, makan kita itu menjadi ibadat. Yang ketiga, kita dapat pahala, dan dunia kita dapat manfaat, kesihatan, afiat, insya-Allah di akhirat kita akan dapat pahala.
dan dengan keberkatan yang ada pada makanan yang kita mulakan. Allah Ta'ala jadikan pada makanan yang kita mulakan memakannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ada lagi kelebihan-kelebihan lain yang kita akan dapat. Rugi sangat kerana lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini sangat pendek, tidak berat untuk kita bacakan, tidak berat untuk kita tunaikan. Okey. Kemudian hukum yang ketiga, membaca bismillah haram hukumnya. Jadi ketika bilakah haram kita membaca bismillah bila memulakan suatu perkara, yakni apabila kita mula melakukan perkara haram zati. Apabila kita memulakan mengerjakan perkara yang hukumnya haram zati, haramlah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Contoh macam mana kita nak berzina. Jadi kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak minum arak, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ haram hukumnya. Dan kalau sekiranya kita memulakan perkara haram zati ini dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana nak menghinakan, nak mempermain-mainkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, ianya bukan setakat haram, ianya boleh membawa kepada kufur. Ianya boleh membawa kepada kufur. Itu dia. Manakala memulakan membaca bismillah ketika memulakan pekerjaan ataupun perbuatan yang haram aridi, maka ianya disunatkan kita membaca bismillah. Contoh, kita memulakan mengambil wudu dengan air yang dicuri. Kita memulakan mengambil wudu dengan air yang dicuri. Haram di situ ialah haram aridi dari segi hukumnya. Maka ketika kita mengambil wudu, disunatkan kita membaca bismillah, walaupun kita menggunakan air yang dicuri. Kita membaca bismillah itu bukan kita menggunakan air untuk kita mengambil wudu. Itu dipanggil haram aridi. Asalnya mengambil wudu tidak haram, bahkan sunat, bahkan kadang-kadang wajib. Namun kerana kita mengambil wudu dengan air yang dicuri, maka ianya menjadi haram, yakni haram aridi. Maka di sini sunat kita memulakan, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini memulakan mengambil wudu dengan air yang dicuri ini sunat. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana haram di situ ialah haram aridi. Itu dia. Kemudian makruh kita memulakan bismillah itu pada perkara-perkara yang makruh aridi. Jadi apabila kita hendak memulakan perkara-perkara makruh aridi, makruh kita mulakannya dengan bismillah ataupun basmalah. Itu dia. Astagfirullahalazim. Tersilap. Makruh kita memulakan bismillah itu, makruh kita memulakan membaca bismillah itu pada perkara yang makruh zati, bukan makruh aridi. Silap. Astagfirullahalazim. Apabila kita nak memulakan suatu perkara yang makruh zati, makruh kita mulakannya dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah. Antara contoh di dalam setengah kitab tu, contohnya seperti melihat faraj isteri. Tidak ada tujuan yang dibenarkan oleh syarak
kita melihat faras isteri kita itu hukumnya makruh. Dan makruh itu adalah makruh zati. Diri melihat faras tu. Maka di situ makruh kita mulakannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Manakala kalau kita memulakan membaca basmalah bagi perkara yang makruh aridi, maka hukumnya sunat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apakah perkara yang makruh aridi? Seperti kita memakan makanan yang berbau. Yang berbau. Contoh, kita memakan bawang mentah. Ataupun kalau dalam masyarakat Melayu, ulan-ulaman yang berbau seperti petai, jering, kedas. Ataupun apa-apa saja makanan yang berbau yang dihalalkan oleh syarak, maka makruh kita maka sunat kita membaca bismillah. Kerana apa? Kerana dia makruh di situ adalah makruh aridi, tidak makruh zati. Itu dia. Dan kalau dalam masyarakat Kelantan adalah sebahagiannya antaranya kita kata petai, jering, kerdas, kalau dikatakan, dan juga belacang. Jadi makanan-makanan sebegitu makruh kita memakannya. Makruh itu tidak makruh zati kita memakan, dia hanya makruh aridi. Kerana apa? Kerana makanan-makanan sebegitu ia berbau, dan baunya itu boleh mengganggu orang ramai. Terutamanya contohnya dalam solat berjemaah. Sahabat yang sama-sama berjemaah dengan kita, yang berada bersebelahan dengan kita ketika solat, apabila mulut kita berbau sebab kita memakan makanan berbau, mungkin akan mengganggu mereka. Jadi dengan sebab ada gangguan sebegitu, maka makruh kita memakan makanan tersebut. Makruh itu kerana berbau. Itu dia. Bukan kerana makan, kerana berbau. Jadi makruh di situ dipanggil makruh aridi. Diri makan tidak makruh kalau tidak berbau. Dia hanya menjadi makruh apabila berbau. Itu dipanggil makruh aridi. Maka bagi perkara-perkara makruh aridi ini masih lagi disunatkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Jangan bagi kekeliruan. Jangan bagi, kerana setengah orang itu setengah daripada asatizah tu dia tidak detailkan perkara di sini. Yang kadang-kadang menjadi fitnah. Kerana dalam masyarakat kita banyak juga makanan-makanan yang berbau yang dimakan oleh masyarakat kita, seperti kalau dalam buah-buahan, buah durian. Jadi ada juga sebahagian daripada asatizah yang menghukumkan makruh kita makan buah durian tanpa memberi penjelasan ataupun huraian yang jelas. Sedangkan makan buah durian ini dia tidak makruh zati. Dia makruh aridi. Seandainya kita boleh mengawal mulut kita daripada berbau dengan sebab kita memakan durian, ianya tidak makruh. Ia hanya menjadi makruh apabila ia berbau dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketika kita bercakap dengan mereka, ataupun mengganggu ketika kita berada dalam majlis mereka, majlis berbual ke ataupun apa-apa majlis. Maka ketika itu
Kalaulah berbau mulut kita dengan sebab kita memakan makanan yang yang berbau, maka makruh lah. Barulah menjadi makruh. Ataupun kita memakan makanan berbau dan kitanya tidak mencuci gigi seperti bersugi ataupun menggosok gigi, yang menyebabkan apabila kita berada dalam majlis orang ramai, dalam bersama dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, ataupun dalam dalam perkumpulan ataupun dalam berjemaah, menyebabkan berbau, itulah juga yang menyebabkan makruh. Diri makan makanan tersebut, diri kita memakan makanan tersebut, perbuatan memakan makanan tersebut, ianya tidak makruh, ianya harus. Bila berbau, baru makruh. Sebab tu dia panggil makruh di sini ialah makruh aridi, yakni makruh yang mendatang. Itu dia kata impak dia. Ataupun dia panggil refleks. Tindak balas dia. Kalau tidak ada tindak balas, tidak makruh. Itulah dia makruh aridi. Lantunan dia ataupun refleks dia. Jadi itulah sebuah sedikit yang mau dapat berkongsi pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang lain. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab.